Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suhaila binti Bahari. Saya merupakan presenter pertama daripada kumpulan unsur-unsur metralism dalam drama Melayu. Untuk tidak membuang masa lagi, marilah kita mulakan dengan tajuk pengenalan iaitu unsur-unsur metralism dalam drama Melayu. Manusia secara fitrahnya amat suka dengan kebendaan. Sifat cinta terhadap kebendaan itu dipanggil metralism. Ianya satu fahaman atau falsafah yang mempercayai bahawa hanya bendalah yang menyebabkan adanya ataupun terjadinya sesuatu dalam dunia ini. Unsur metralism dalam kalangan masyarakat kita tidak asing lagi dan selalu menjadi topik hangat dalam perbincangan kerana ianya sering dibahaskan. Hal ini dikatakan demikian kerana fahaman ini telah mempengaruhi pemikiran manusia sehingga ke masa ini. Apakah itu metralism? Kepercayaan ini terhadap metralism adalah sebahagian daripada penyimpangan yang berlaku sejak awal peradaban manusia yang mempercayai bahawa kewujudan hanya berlaku melalui unsur dan realiti yang sebenarnya. Metralism berasal daripada Yunani iaitu materia yang bermaksud benda yang menjirim dan berjisim. Menurut Kamus Oxford Advanced Learner, metralism bermaksud teori atau kepercayaan bahawa kebendaan sahaja yang wujud. Manakala menurut Karl Marx ialah suatu sistem pemikiran yang meyakini kebendaan sebagai satu-satunya keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan selain daripada kebendaan. Hal ini menegaskan bahawa metralism berkait dengan kepemilikan ke atas harta benda yang dianggap mustahak dalam kehidupan di dunia. Selain itu, metralism adalah ideologi yang percaya bahawa kewujudan hanyalah bahan di alam, kemudian akal, tubuh badan, pengetahuan dan alam semesta yang dikembangkan berdasarkan kebendaan. Kepercayaan ini menolak kewujudan unsur rohani, metafizik dan benda-benda gaib. Kewujudan sebenar hanya dapat direalisasikan melalui dunia nyata yang dapat dilihat, dirasakan dan didengar. Mengenai kepercayaan perkara gaib seperti roh, dewa, malaikat, syaitan itu tidak masuk akal bagi golongan ini. Perkembangan metralism dari sudut falsafah sudah wujud lagi pada zaman Yunani iaitu pada abad ke-4 Masihi oleh Democritus. Beliau merupakan pemikir pertama yang mencetuskan konsep atom sebagai asas kewujudan. Atom tunggal ini mempunyai kebiasaan yang memperluaskan bentuknya secara spontan. Atom-atom ini mempunyai unsur daya tarikan dan tolakan untuk membuat alam semesta. Kemudian, fahaman metralism ini telah berkembang hingga mempengaruhi perkembangan falsafah dan tamadun barat sehinggalah ke hari ini. Krisis yang dihadapi manusia tidak kira zaman, sama ada zaman dahulu maupun moden acap kali dibicarakan secara langsung atau tidak langsung. Namun, dalam hubungannya dengan sejarah, pemikir falsafah sangatlah jarang dibahaskan secara teliti maupun mendalam. Dalam melaksanakan kajian ini, terdapat beberapa objektif yang kami dapat menjadikan sebagai subjek utama kami, iaitu untuk mengetahui dengan lebih terperinci mengenai unsur metralism. Yang kedua, memahami dengan lebih mendalam tentang sejarah tamadun Melayu dalam aspek sosial dan kesenian, unsur-unsur metralism dalam kesenian Melayu, cara-cara mengatasi sifat metralism dalam kehidupan, apakah aplikasi nilai murni kesenian dan hiburan masyarakat Melayu. Manakala, objektif yang tersirat adalah apakah manusia mempercayai atau merasai kewujudan Tuhan sebagai asas kewujudan yang mencipta dan menggerakkan alam semesta melalui bukti sains dan akal fikiran. Yang kedua, mengenal pasti adakah menikmati kemewahan dan keselesaan di dunia adalah tujuan hidup atau kehidupan selepas kematian iaitu pada hari pembalasan. Yang ketiga, mengenal pasti sama ada kecerdasan, akal dan pemikir merupakan sumber pengetahuan utama bagi individu itu bagi menyelesaikan sesuatu masalah tanpa merumpuk mana-mana pegangan. Yang keempat, adakah hidup hanya untuk memuaskan keperluan asasi manusia sebagai contoh makanan, dan perlukan manusia bekerja keras untuk menikmati keselesaan dan mengelakkan kesulitan dalam hidup. Dan yang kelima, mengenal pasti apakah cara-cara yang perlu dilakukan bagi mengelakkan unsur-unsur metralism dalam kehidupan kesenian Melayu dan hiburan masyarakat Melayu. Assalamualaikum, saya Nur Laila binti Zainuddin. Di sini saya akan mulakan dengan sejarah tamadun Melayu. Dari aspek kesenian dan sosial, tamadun bererti peradaban di mana taraf kehidupan masyarakat yang maju sama ada dari segi ilmu, material, budaya dan kerohanian.
Jadi, tamadun Melayu ialah tamadun yang dimiliki oleh bangsa Melayu di rantau yang dikenali sebagai Alam Melayu, Kepulauan Melayu, Nusantara atau seperti yang kita pernah dengar, Asia Tenggara. Dengan adanya Islam, maka sebatilah sosial dan budaya orang Melayu. Dengan itu, kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka adalah disebabkan ketinggian sosial dan adab. Sebagai contoh, masyarakat Melayu hendak dijaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Bab kata orang Melayu, tidak manis dipandang. Kesenian pula adalah tuntutan indera yang mampu kembangkan pengalaman manusia. Ia juga adalah satu usaha yang mampu lahirkan kesenangan dalam hati. Seterusnya, kita teruskan dengan unsur materialisme yang terdapat dalam drama Melayu. Yang pertama, ia akan mempengaruhi kehidupan individu. Apa yang kita nampak dalam TV, banyak yang ditunjukkan kebahagiaan itu wujud dari segi kemewahan. Kerana orang yang berkedudukan akan disanjung tinggi, manakala mereka yang kurang berkemampuan dipandang rendah. Jika ini berterusan, ia akan menimbulkan sikap riak di dalam diri seseorang. Dalam drama yang dapat dijadikan contoh adalah Ibu Mertuaku, yang mana heroinnya bernama Sabariah dan heronya Kasim. Ibu Sabariah tidak restu percintaan mereka kerana Kasim, ahli muzik, dianggap miskin berbanding dengan Ismadi yang bekerja sebagai seorang doktor. Seterusnya, mempengaruhi institusi kekeluargaan. Ini disebabkan dalam drama terdapat kisah perebutan harta di antara adik-beradik. Kes ini boleh dikatakan berat kerana ia mendorong pada pergolakan di antara adik-beradik. Ada yang sanggup sampai memutuskan ikatan persaudaraan, seperti dalam drama Tiga Abdul. Tiga adik-beradik yang berebut akan harta peninggalan arwah ayah mereka sehinggakan mereka membahagikan harta dengan secara tidak adil. Dengan itu, salah seorang daripada mereka memutuskan ikatan persaudaraan. Yang terakhir, pengaruh kepada kehidupan masyarakat, yang mana dalam drama menunjukkan keindahan berkehidupan mewah dan sanggup melakukan apa sahaja walaupun haram dari sisi agama, asalkan mereka mendapat wang yang banyak yang mana dapat menampung apa sahaja tanpa ada had. Ia dapat dilihat dalam filem gangster arahan B. Haji Azmi. Dalam filem ini, banyak unsur negatif seperti perlumbaan haram, penjualan dadah dan terjebak dalam skim cepat kaya. Mereka terlibat dalam semua ini dengan tujuan untuk mendapatkan wang yang banyak dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashamni binti Zabridin. Saya akan teruskan dengan kajian mengenai unsur materialisme dalam drama Melayu. Kajian yang pertama ialah melalui filem Ibu Mertuaku arahan P. Ramlee. Filem ini mengisahkan tentang cinta antara Kasim Selamat dan Sabariah yang dikenali sebagai cinta antara dua darjat. Kasim Selamat merupakan seorang pemuzik yang tidak berjaya menguruskan kewangannya dengan baik, manakala Sabariah pula digambarkan sebagai seorang wanita yang tidak mampu untuk menanggung kesusahan hidup bersama suami pilihannya sendiri, lalu membuat keputusan untuk meninggalkan suaminya. Filem ini juga diisi dengan watak ibu kepada Sabariah, iaitu Nyonya Mansur, seorang janda yang kaya dan amat mementingkan harta benda. Nyonya Mansur menghalang perhubungan anaknya kerana baginya, Sabariah tidak akan bahagia sekiranya berkahwin dengan Kasim Selamat yang hanya seorang pemuzik dan bukannya orang kaya yang setaraf dengan keluarganya. Sikap materialistik yang ada dalam diri Nyonya Mansur telah mempengaruhi kehidupannya sehingga sanggup menghalau anaknya sendiri kerana berkeras untuk mempertahankan hubungannya dengan Kasim Selamat yang hanya seorang pemuzik. Kesan daripada sifat mementingkan kebendaan ini, hubungan seorang ibu dan anaknya diketepikan. Kajian seterusnya ialah melalui filem Tiga Abdul yang juga diarahkan oleh P. Ramlee. Filem ini mengisahkan tentang kehidupan tiga beradik, Abdul Wahub, Abdul Wahid dan Abdul Wahub, yang merebut harta pusaka bapa mereka iaitu Ismail Ulam Raja yang jatuh sakit lalu meninggal dunia. Abdul Wahab dan Abdul Wahid memboleh semua harta peninggalan ayahanda mereka dan hanya meninggalkan rumah ayahnya untuk Abdul Wahub. Sikap tamak abangnya itu membuat Abdul Wahub bertindak memutuskan hubungan persaudaraan antara mereka. Berdasarkan filem ini, sikap tamak dan mementingkan harta warisan telah mempengaruhi hubungan kekeluargaan yang wujud dalam keluarga Ismail Ulam Raja. Hubungan adik-beradik antara Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahub menjadi sangat renggang apabila mereka mula merebut harta peninggalan ayahanda mereka. Melalui filem ini, P. Ramlee iaitu pengarah kepada cerita ini, beliau memaparkan kisah sebenar perebutan harta yang berlaku antara keluarga pada masa kini. Perebutan harta yang berlaku akibat sifat tamak serta taksub akan harta benda akhirnya akan memecah belahkan sesuatu hubungan kekeluargaan.
watak Abdul Wahab dan Abdul Wahid yang sedar akan sikap mereka hanya setelah diuji dan ditipu oleh Sadiq Saigaraga, iaitu seorang saudagar barang-barang purba, dapat disamakan dengan kisah Karun di mana masyarakat Mesir pada ketika itu kagum dan iri hati dengan kemewahan yang ada pada Karun dan berimpian untuk mempunyai kehidupan bermegah seperti Karun. Mereka hanya menyedari dan memahami kejahilan diri mereka yang menggiurkan kemewahan yang dimiliki Karun setelah Allah menurunkan bencana yang menghancurkan seluruh kekayaan dan diri Karun. Kajian seterusnya ialah melalui filem One to Jaga. Filem arahan Namran ini memaparkan kisah balik takbir pasukan Badan Uniform Polis Diraja Malaysia PDRM yang memperlihatkan sisi gelap sesetengah anggota yang sanggup mengkhianati amanah yang diberikan dengan mengambil rasuah dan terjebak dalam kegiatan jenayah. Hassan dan Hussein merupakan dua orang anggota polis yang merupakan rakan setugas. Mereka memegang prinsip yang tersendiri ketika menjalankan tugas. Sewaktu mereka menyelesaikan isu pendatang asing dan pekerja haram, kesabaran Hussein mula diuji apabila prinsip tugas yang dipertahankan selama ini iaitu dasar amanah bertentangan dengan Hassan, seniornya yang menjadi batu penghalang usahanya untuk menegakkan keadilan. Filem ini memaparkan gejala rasuah yang sering berlaku masa kini melalui watak Hassan yang meminta wang perlindungan daripada individu biasa seperti pemilik kedai lucit, pendatang asing tanpa izin dan pemandu lori semata-mata untuk memenuhi kehendak isterinya dan juga anaknya. Selain perbuatan ini menunjukkan seseorang itu bersifat materialistik, larangan rasuah telah jelas dinyatakan di dalam Al-Quran yang diambil daripada celaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum Yahudi yang sering mengambil rasuah. Seterusnya, watak Pak Sarip dan Adi yang mengambil kesempatan atas orang lain demi keuntungan semata-mata dapat lihat bahawa orang kaya akan bertambah berkaya manakala yang sudah miskin akan tetap miskin kerana tiada pengaruh yang menyebabkan kehidupan mereka lebih tertindas dan bertambah teruk. Individu yang mengagungkan kemewahan ini tanpa sedar sudah menghancurkan kehidupan masyarakat sekeliling yang terkesan kerana sikap sesetengah individu ini. Kajian unsur materialisme dalam drama Melayu yang seterusnya ialah melalui filem Pisau Cukur yang diarahkan oleh Bernard Chowley. Filem ini mengisahkan tentang Bella dan Intan yang menyertai percutian di atas kapal mewah dengan misi untuk mendampingi lelaki-lelaki kaya. Selepas Bella tidak berjaya memenangi pertandingan Siapa Mahu Kahwin Jutawan. Penulis filem, Rafidah Abdullah, berkongsi pandangannya bahawa fenomena di mana wanita mengejar lelaki kaya turut berlaku dalam kalangan wanita Melayu yang menetapkan kaya pengukur pada sesuatu ikatan perkahwinan berpandukan subjek material serta aset seseorang itu. Watak Bella dan Intan dilihat sebagai wanita yang berperwatakan materialistik di mana mereka lebih gemar mengikat lelaki yang telah berumur yang dianggap mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh. Kebanyakan kajian psikologi yang dilakukan berkaitan unsur materialisme ini tidak melibatkan kebahagiaan, sebaliknya memberi kesan buruk kepada rasa ketidakpuasan hati, kemurungan, kemarahan dan keterasingan. Hal ini dibuktikan melalui watak ketiga-tiga isteri Datuk Zakaria, iaitu seorang datuk yang menyertai percutian mewah itu. Mereka terpaksa memendam perasaan ketidakpuasan hati terhadap kehidupan bermadu mereka dan mengetepikan kebahagiaan semata-mata demi kepentingan masa harapan mereka. Kajian yang terakhir ialah melalui teks drama Ayam Jantan, Ayam Betina. Ayam Jantan, Ayam Betina ini merupakan teks drama imperatif yang melibatkan 3 buah keluarga. Mereka mempunyai konflik pertikaian soal moral anak-anak dan darjat dalam perkahwinan. Melalui teks drama ini, watak Ani dan Kadir jelas memperlihatkan sifat mereka yang materialistik dan mengutamakan tuntutan nafsu. Ani dan Kadir merupakan dua remaja yang sering berhibur dan menghabiskan wang mereka dengan membeli pakaian yang mahal, minyak wangi berjenama, berhibur serta perkara yang tidak mendatangkan manfaat kepada mereka, dan itu menjadikan mereka remaja yang hanya memandang kepada keduniaan. Adab terhadap diri sendiri semakin lenyap berpunca daripada cinta mereka kepada harta benda, keseronokan dan keduniaan yang melampaui batas. Budaya materialistik ini turut dilihat melalui watak Tuan Dolah, Kesong, Tuan Mansur dan Samson. Mereka berbangga dengan status, darjat serta kekayaan yang mereka miliki, membuatkan mereka menghina keluarga yang kononnya miskin dan tidak setaraf dengan keluarga mereka, iaitu keluarga rahim. Bagi mereka, wang ringgit itu sangat berkuasa dan mampu melakukan apa sahaja termasuklah dengan menyingkirkan undang-undang. Bagaimana kita hendak mengatasi unsur materialism ini? Yang pertama, dengan menjadi diri sendiri. Menjadi cantik bukannya dengan menggunakan barang yang mahal, tetapi yakin akan diri sendiri. Perbaiki diri dari segi luar dan dalam.
Yang kedua, hendaklah bijak berbelanja di mana membeli sekadar mengikut keperluan, bukan kehendak semata-mata. Bijak dalam membandingkan harga di antara kedai-kedai yang lain supaya mendapat harga yang berpatutan. Yang ketiga, menyedari ada tanggungjawab yang lebih penting terutamanya pada orang yang berkeluarga. Utamakan keperluan keluarga seperti makanan, pakaian dari menggunakan barang yang berjangama semata-mata mementingkan pandangan orang luar. Aplikasi nilai murni, kesenian dan kebudayaan dalam drama Melayu. Yang pertama, kekeluargaan. Seperti yang kita tahu, dalam sesebuah keluarga, ia perlu wujud kasih sayang, bertimbang rasa, bertolak ansur dan sebagainya. Hiburan yang dapat diaplikasi dalam kehidupan seperti filem Bisik pada Langit. Kerana terdapat banyak unsur kekeluargaan yang dapat kita ambil dan pelajari terutamanya dalam mendidik anak. Yang kedua, keagamaan. Setiap agama ada unsur moral yang tersendiri dalam membentuk insan yang mulia, terutamanya Islam. Contohnya ketakwaan, keredaan, kesabaran dan banyak lagi. Drama yang dapat dilihat adalah Nur dan Munafik. Kedua-dua drama ini mempunyai unsur keredaan yang tinggi dalam menghadapi ujian Allah. Yang ketiga, patriotism. Dalam patriotism ada banyak, tapi yang hendak saya tegaskan adalah dua, iaitu cinta akan bangsa dan negara, dan yang terakhir, bersatu padu. Nilai murni dalam filem Sarjan Hassan boleh kita jadikan aplikasi untuk kita cinta akan bangsa dan negara, yang mana Hassan sanggup berkorban apa saja demi melindungi masyarakat dan negara. Selain itu, dalam filem Semerah Padi, banyak yang mereka tonjolkan nilai murni dalam konsep bersatu padu kerana mereka sekampung bergotong royong dalam mengusahakan sawah dan ladang. Secara umumnya, dapat kita simpulkan bahawa materialism dikaitkan dengan kebedaan. Hal ini dikatakan demikian kerana fahaman ini menganggap kebedaanlah yang menentukan proses kehidupan seseorang. Kecerdasan adalah sumber utama, pengetahuan utama dan juga merupakan tempat di mana manusia bergantung untuk bertahan hidup. Falsafah ini menganggap manusia mestilah menggunakan akal mereka untuk menyelesaikan masalah dan tidak perlu mengikut pada adat resam dan kepercayaan agama. Melalui perbincangan ini, kita semakin menyedari akan kepentingan menerapkan dan mengajar bidang seperti falsafah dan agama di institusi pendidikan, terutamanya di sekolah menengah dan institusi pendidikan tinggi. Dalam Islam, kita mesti berpadukan pada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini kerana akal manusia masih tidak memahami perkara-perkara yang tertentu. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, sesungguhnya akal mempunyai sempadan dan kelemahan seperti mana mata yang mempunyai sempadan dan kelemahan dalam melihat. Seterusnya, pemikir Yunani Plato mengatakan bahawa pengetahuan tertinggi tidak datang dari kecerdasan tetapi dari inspirasi dan wahyu. Oleh yang demikian, pendidikan yang mendalam terhadap isu ini dapat mengajar dan menentukan arah baru dalam perjalanan untuk menuju masa hadapan. Seorang ahli falsafah pernah mengatakan bahawa jika kita tidak dapat mempertimbangkan masa lalu, kita tidak dapat memahami masa kini dan juga masa depan. Untuk dapat menentukan arah dan pandangan hidup, unsur seperti materialism tidak haruslah dipraktikkan dalam kehidupan seharian, apatah lagi dalam drama-drama Melayu yang selalu menjadi pamparan bagi generasi muda yang bakal memimpin negara di masa hadapan. Kelak, seyogianya pihak media haruslah cakna serta memainkan peranan bagi melarang sebarang drama memaparkan unsur materialism sebelum perkara yang tidak diingini berlaku. Bak kata pepatah, sebelum nasi menjadi bubur.